Hadi memfitnah, laporan polis besar-besaran dibuat. Kenapa nama menteri dihitamkan dalam siasatan AES? Najib dedah aset 4.49 juta ringgit. PKR hairan, kenapa Tengku Zafrul tak bercakap benar? Didakwa minat pada Najib, akhirnya Rafizi buka mulut. Amanah berkata pihaknya akan membuat laporan polis di seluruh negara terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang menurut mereka telah memfitnah Pakatan Harapan. Pengarah mobilisasi Amanah Sani Hamzan berkata laporan itu berhubung ucapan Abdul Hadi ketika berucap di Majlis Pelancaran Perikatan Nasional Terengganu Sabtu lalu, seperti video ucapan Presiden PAS sewaktu Pelancaran Perikatan Nasional Terengganu yang menyatakan Pakatan Harapan cuba merungkai perlembagaan negara ketika memerintah 22 bulan. Oleh itu, setiap negeri dan kawasan diminta untuk membuat laporan polis atas fitnah tersebut di seluruh negara secara serentak, katanya dalam kenyataan hebahan. Sani berkata laporan polis itu akan dibuat esok pada jam 2.30 petang. Terdahulu, Abdul Hadi dalam ucapannya antara lain menyatakan Pakatan Harapan cuba merungkai perlembagaan negara ketika menjadi kerajaan. Katanya Pakatan Harapan menang pilihan raya dan tiba-tiba menunjukkan dasar tikus membaiki labu serta gagal menyelesaikan masalah. Cuba nak rungkai perlembagaan, cabar Islam, cabar hak keistimewaan orang Melayu. Ini asas yang penting dalam perlembagaan nak dirungkaikan. Berani cabar, hina Islam dan macam-macam. Akhirnya PAS berunding dengan bersatu, mengajak buat perubahan melalui demokrasi parlimen dan UMNO ikut serta. Katanya dipetik daripada ucapan tersebut. Jawatankuasa kira-kira wang negara PAC kesal dengan Jabatan Perdana Menteri yang tidak mematuhi gesaannya untuk menyahklasifikasikan sebuah laporan berhubung sistem penguatkuasaan automatik jalan raya AES daripada menyahklasifikasikan sepenuhnya laporan 2019 seperti yang disyorkan oleh PAC tahun lalu. Beberapa nama termasuk menteri dan syarikat masih dihitamkan, kata pengerusi PAC Wong Kah-Wah. Adalah amat tidak masuk akal apabila nama-nama syarikat yang terbabit iaitu Beta Tegap Sdn Bhd dan ATS Sdn Bhd yang telah menjadi pengetahuan umum dan nama-nama menteri-menteri juga turut dihitamkan, katanya dalam satu kenyataan. Siasatan itu dijalankan oleh Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan JKSTUPKK Jabatan Perdana Menteri. Wong berkata kegagalan untuk menyahklasifikasikan sepenuhnya laporan itu menunjukkan sikap tidak menghormati institusi parlimen, terutama sekali PAC. Rakyat boleh menilai sendiri tindakan kerajaan yang bersikap acuh tidak acuh terhadap show PAC yang juga jawatankuasa pilihan Dewan Rakyat untuk menyahklasifikasikan sepenuhnya laporan JKSTUPKK itu. Tindakan menghitamkan sebahagian laporan berkenaan yang tidak ada kena-mengena dengan aspek keselamatan negara atau dasar yang sensitif, jelas sikap kebudak-budakan dan merendahkan martabat parlimen, katanya. Gesaan supaya menyahklasifikasikan laporan itu dibuat pada 21 November tahun lalu, tetapi ini masih tidak dilakukan apabila prosiding susulan diadakan pada Mac tambahnya. Wong berkata peringatan supaya menyahklasifikasikan laporan berkenaan tidak dilakukan sepenuhnya. Sebaliknya, maklumat-maklumat berkenaan dengan nama-nama masih dihitamkan. Projek AES mencuri tumpuan susulan bantahan awam terhadap kamera kelajuan automatik itu. PAC tahun lalu mendapati penswastaan sistem penguatkuasaan jalan raya berkenaan adalah tidak wajar sehingga menyaksikan kerajaan bertindak menyelamatkan dua syarikat konsesi itu. Tabung Angkatan Tentera LTAT diarahkan untuk mengambil alih dua konsesi itu dengan kos 555 juta ringgit, tetapi firma audit KPMG menilaikan projek itu pada maksimum hanya berharga 251 juta ringgit. ATS menerima 295 juta ringgit manakala Beta Tegap meraih 260 juta ringgit. Ketika itu hanya 14 kamera kelajuan telah dipasang manakala 45 lagi dipasang di seluruh negara menjelang Disember 2020. Bagaimanapun, LTAT memberitahu H jumlah yang dibayar kepada pemegang konsesi adalah berdasarkan pulangan daripada tempoh konsesi selama 13 tahun. Pengarah asal ATS adalah Chi Cui Cheong yang dilaporkan sebagai sekutu Omar Mustafa Ong, bekas pembantu bekas Perdana Menteri Najib Razak. Pemegang saham Beta Tegap ketika itu adalah individu yang dikatakan mempunyai kaitan politik iaitu Andreas Tioh dan Rozana Rezwan. Najib Razak mendedahkan aset dimilikinya termasuk beberapa lot tanah
serta rumah di Pahang dan Selangor, beberapa kenderaan mewah jenis Mercedes-Benz dan Bentley Continental Flying Spur, serta wang tunai yang semuanya bernilai 4.49 juta ringgit. Pendedahan itu dibuat selepas SRC International Sdn Bhd dan sebuah anak syarikatnya, Gandingan Mentari Sdn Bhd, selaku plaintiff memperoleh perintah injunksi mareva daripada Mahkamah Tinggi untuk menghalang Najib selaku defendant memindah atau melupuskan mana-mana asetnya bernilai sehingga 42 juta ringgit. Injunksi mareva merupakan perintah sementara yang mengekang Najib daripada melupuskan asetnya sehingga keputusan dicapai dalam kes antara plaintiff dan defendant. Pada 24 Mac lalu, Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Arif Imran Arifin yang membenarkan permohonan SRC dan Gandingan Mentari dalam saman ke atas Najib turut mengarahkan Ahli Parlimen pekan itu mendedahkan kepada peguam plaintiff secara bertulis aset beliau di dalam atau luar Malaysia bernilai sehingga 42 juta ringgit dalam tempoh 30 hari selepas perintah tersebut diserahkan kepadanya. Arif Imran turut mengarahkan Najib supaya tidak mengalih, melupus, mengendali atau mengurangkan nilai asetnya di dalam dan luar Malaysia bernilai sehingga 42 juta ringgit sehingga keputusan akhir saman itu dikeluarkan. Bagaimanapun bekas Perdana Menteri itu dibenar mengeluar dan membelanjakan wang daripada sebuah akaun bank atau sumber lain tidak melebihi RM100,000 sebulan untuk perbelanjaan sara hidup dan guaman. Berdasarkan dokumen diperoleh pihak media, Najib 69 mendedahkan aset dimiliki beliau sehingga 30 Jun tahun ini di dalam affidavit tambahan yang difailkannya pada 20 Julai menerusi Tetuan Syafi'i & Co. Antaranya beberapa lot tanah dan rumah di Pekan, Kuantan, Bentong dan Genting Highlands di Pahang serta semuanya di Selangor yang keseluruhannya bernilai RM460,987, 5 kenderaan mewah jenis Mercedes-Benz dan sebuah Bentley Continental Flying Spur dengan 4 daripadanya adalah hadiah besan Najib dari Kazakhstan, sebuah motosikal Honda EX5 dan motosikal Kawasaki ZG hadiah yang keseluruhannya bernilai RM252,000. Najib turut mendedahkan beliau memiliki wang sebanyak 1.24 juta ringgit dalam akaun Afin Bank dan wang deposit pelaburan Amanah Saham Nasional Berhad berjumlah 2.52 juta ringgit. Menerusi affidavit yang difailkan pada 25 April lalu, Najib mengesahkan bahawa beliau tidak mempunyai aset berjumlah 42 juta ringgit. Perkara itu disahkan oleh peguamnya, Muhammad Farhan Muhammad Syafi'i, ketika dihubungi. Farhan berkata pada prosiding di hadapan Hakim Amarjit Singh, pihaknya memaklumkan bahawa permohonan bagi penangguhan prosiding kes saman SRC terhadap Najib ditarik balik. Kami menarik balik permohonan itu dengan syarat penyataan pembelaan untuk menjawab saman itu perlu difailkan dalam tempoh 2 bulan bermula hari ini. Katanya yang turut memaklumkan pengurusan kes saman itu ditetapkan pada 13 Oktober ini. SRC, anak syarikat 1MDB dan Gandingan Mentari Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh SRC, memfailkan writ saman pada 7 Mei tahun lepas mendakwa Najib melakukan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa serta memperoleh manfaat peribadi daripada dana SRC selain menyeleweng dana berkenaan. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas Najib selepas beliau didapati bersalah menyelewengkan RM42 juta dana SRC. Kes itu akan didengar oleh Mahkamah Persekutuan selepas Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukumannya diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz disifatkan sebagai seorang yang tidak bercakap benar apabila menyertai Barisan Kepimpinan Barisan Nasional Selangor. Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil berkata, Tengku Zafrul sebelum ini pernah menyatakan beliau tidak akan menyertai mana-mana parti politik. Lantaran itu, Fahmi agak hairan dengan sikap Tengku Zafrul yang menyertai Barisan Nasional sedangkan beliau dilihat rapat dengan pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau yang disebut oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi itu betul, maksudnya beliau selama ini adalah ahli UMNO. Maksudnya beliau juga tidak bercakap benarlah selama ini. Saya nak ucapkan all the best kalau dia nak pergi ke Selangor. Mungkin dia boleh kayu basikal mahal dia ke Kuala Selangor. All the best, katanya pada sidang media. Fahmi berkata demikian ketika ditanya pendengarnya berkenaan pelantikan Zafrul sebagai Bendahari Barisan Nasional Selangor, sekaligus menguatkan parti itu untuk mencapai matlamat merampas semula kerajaan negeri yang sekarang ini ditadbir oleh PKR. Mengulas lanjut, Fahmi berkata, Tengku Zafrul perlu menjelaskan kepada rakyat berhubung tindakannya itu. Katanya meskipun keputusan untuk menyertai mana-mana parti adalah hak individu, namun langkah menjelaskan apa yang telah dilakukan itu perlu supaya rakyat dan juga pengundi nampak apa yang dilakukan. Tambahnya, beliau tidak pasti sama ada keputusan Barisan Nasional melantik Tengku Zafrul ke jawatan tersebut dapat membantu menguatkan parti tersebut atau ia akan berlaku sebaliknya. Saya rasa sama ada beliau akan membantu ataupun menjadi beban kepada UMNO di Selangor. Itu kita lihat kemudianlah. Itu pengundi akan putuskan. Tetapi sebagai seorang wakil rakyat dan seorang ahli parlimen, saya lihat beliau sebelum ini pernah berkata tak akan terlibat dengan politik. Tapi sekarang dah masuk politik, ujarnya.
Untuk rekod, Zafrul dilantik sebagai Bendahari UMNO Selangor sebagai antara usaha untuk menawan semula negeri itu dari tangan Pakatan Harapan. Tengku Zafrul diumumkan menyertai Barisan Nasional dan dilantik sebagai Bendahari Barisan Nasional Selangor baru oleh Pengerusi Barisan Nasional Selangor, Tan Sri Noh Omar, beliau menggantikan Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Yunus yang sebelum ini memegang jawatan berkenaan. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat Rafizi Ramli membidas kenyataan Datuk Seri Najib Tun Razak semasa berucap di Konvensyen Barisan Nasional Selangor. Kononnya beliau berminat dengan bekas Perdana Menteri itu. Sebaliknya, jelas Rafizi minat sebenarnya adalah untuk memastikan Najib menanggung kesalahan-kesalahannya kepada rakyat dan berakhir dengan menjalani hukuman di penjara. Saya tidak berminat dengan Najib sebagai pemimpin utama parti-parti pro-rakyat di negara ini. Memang menjadi tanggungjawab saya untuk terus mendedahkan kesalahan Najib. Fokus kepada kesalahan Najib yang membebankan rakyat ini telah menjatuhkan Najib dalam pilihan raya umum ke-14 dalam tahun 2018. Dengan konsistensi yang sama, lebih ramai rakyat yang akan menolak UMNO Barisan Nasional akibat penyelewengan-penyelewengan Najib yang terus membebankan UMNO Barisan Nasional. Katanya dalam satu kenyataan, Najib yang juga pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional dalam ucapannya pada Konvensyen Barisan Nasional Selangor sebelum ini berkata, beliau tidak berminat untuk melayani sebarang tindakan Rafizi walaupun bekas ahli parlimen pandan itu dikatakan berminat dengannya sejak kebelakangan ini. Dalam pada itu, Rafizi berkata, lagak Najib sudah diketahui umum dan ada segelintir masyarakat yang berpendapat ia wajar diabaikan. Namun saya memilih untuk berdepan dengan sarkas politik mainan Najib kerana ada isu pokok yang cuba disembunyikan Najib. Tambahnya, dakwanya Najib telah menggunakan sumber keuangannya untuk menggerakkan kempen penipuan melalui media sosial untuk menyucikan dirinya seolah-olah dia tidak bersalah. Lebih teruk dari itu, dia juga cuba menyelewengkan pemikiran rakyat dengan memainkan propaganda terhadap tokoh-tokoh terbilang yang patriotisme mereka bagi langit dengan bumi jika dibandingkan dengan Najib. Cubaan propaganda Najib untuk memburukkan integriti hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali semata-mata untuk menutup kesalahannya mencuri dana rakyat tidak wajar dibiarkan tanpa disanggah, tegasnya. Justru beliau menyeru keseluruhan pimpinan keadilan dan Pakatan Harapan di segenap lapisan terus menjawab untuk memastikan propaganda Najib yang merosakkan pemikiran rakyat. Sementara kita membentangkan idea-idea untuk memperbaiki kebajikan rakyat dan menyelesaikan masalah rakyat, kita juga wajib menunjukkan bahawa sebahagian besar dari masalah rakyat ini berpunca dari salah takbir sepanjang 9 tahun Najib menjadi Perdana Menteri. Keupayaan pimpinan keadilan dan Pakatan Harapan mengutarakan kedua-dua perkara ini memberi idea penyelesaian dan mematahkan propaganda Najib secara serentak adalah kunci kemenangan keadilan dan pakatan dalam pilihan raya umum akan datang, ujarnya.